Mekanisme sumbangan asas rahmah diperluaskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farhatul Asyad Osman. Pembangunan projek tenaga boleh baharu TBB dan sumbangan asas rahmah SARA antara tumpuan Dewan Rakyat hari ini. Perinciannya langsung bersama Sazwani Samsu. Silakan. Ya, Farhatul, projek kendalian syarikat Emiriah Arab Bersatu UAE Masdar perlu mematuhi dasar pembangunan projek tenaga boleh baharu TBB sebelum diluluskan untuk dilaksanakan. Ia bagi memastikan projek kendalian syarikat itu dapat dilaksana secara adil dan mematuhi ketetapan regulatori semasa. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, pelaksanaan projek juga perlu mengambil kira impak terhadap kawasan sekitar. Mana-mana pelaburan dalam negara kita, memang kita welcome, tapi sudah pasti kena mematuhi segala peraturan dasar dari segi termasuklah environment dan sebagainya perlu dipatuhi. Sebab untuk solar memang menggunakan tanah yang besar. Maknanya keseluruhan rantaian dari segi pelaburan luar maupun dalam negeri bila melibatkan TBB ini solar, ianya akan mengambil kira keseluruhan aspek. Satu, dari segi aspek investment, commercial, technical dan juga dari segi social perspektif. Semua akan ambil kira. Syarat lain yang ditetapkan termasuklah penyertaan dalam program TBB sedia ada negara seperti pembangunan solar berskala utility. Kenyataan bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Kapar Dr. Halimah Ali. Baik, seterusnya kita beralih ke makluman seterusnya. 210 juta ringgit telah disalurkan kepada 700,000 penerima sumbangan asas rahmah SARA seluruh negara setakat semalam. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hu Ying berkata, mekanisme bantuan bersasar seumpama akan terus ditambah baik kerajaan bagi meningkatkan taraf ekonomi golongan rentan dan menjadi teras ekonomi. Ia termasuk memperluaskan penggunaan kredit bagi bantuan tersebut. Penggunaan kredit program SARA diperluas daripada hanya makanan asas kepada 3 kategori barangan asas tambahan iaitu barangan kebersihan diri, ubat-ubatan dan peralatan persekolahan. Dengan penambahbaikan tersebut, program SARA tahun 2024 akan memanfaatkan lebih 700,000 penerima dengan peruntukan 700 juta ringgit berbanding tahun 2023 iaitu hanya 210,000 penerima dengan perbelanjaan 130 juta ringgit. Ini melibatkan peningkatan peruntukan lebih 5 kali ganda berbanding tahun lepas. Sehingga kini lebih 500 lokasi pasaraya dan kedai runcit menjadi rakan runcit bagi program tersebut. Beliau menggalakkan lebih banyak pasaraya dan kedai runcit untuk menyertai program SARA bagi memberi impak berganda terhadap ekonomi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan dikemukakan Ahli Parlimen Jelly Zahari Kecil. Dewan Rakyat hari ini turut diberi maklum Agensi Pintu Masuk dan Sempadan Malaysia MCBA dijangka beroperasi sepenuhnya selepas pembentangan rang undang-undang RUU berkaitan dalam sidang Parlimen pada Jun. Sehingga kini sebanyak 104 waran perjawatan baharu bagi pelaksanaan MCBA di peringkat ibu pejabat dan 9 pintu masuk sempadan negara telah diluluskan. Sesi libat urus bersama agensi dan jabatan terlibat juga sedang dipergiat bagi memperkukuh koordinasi pelaksanaan. Berdasarkan perancangan, MCB akan mula beroperasi sepenuhnya di lapangan selepas rang undang-undang pindaan Akta Berbangkit diluluskan yang mana disasarkan untuk dibentang dalam sesi Parlimen bulan Jun akan datang. Selain daripada itu, penyelarasan dan libat urus bersama agensi-agensi sedia ada dan pihak berkepentingan lain juga sedang giat dilaksanakan bagi memastikan koordinasi yang baik dan harmoni di pintu masuk. Penyelarasan ini akan merangkumi perancangan operasi secara berfasa, pembangunan SOP bersepadu di lapangan serta mekanisme pelarasan dasar di antara pelbagai kementerian dan jabatan yang berbeza.
Penyataan bagi menjawab soalan ahli Parlimen Jempol, Datuk Syamsul Kahar Muhammad Deli yang ingin tahu perkembangan pelaksanaan MCBA. Baik, kita beralih ke perkembangan Dewan Rakyat. Majikan sektor awam dan swasta digalakkan menubuhkan Taman Asuhan Kanak-Kanak atau TASKA di tempat kerja masing-masing. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pihak majikan boleh berhubung dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sekiranya bercadang untuk berbuat demikian. Beliau menyifatkan fasiliti TASKA di tempat kerja membolehkan ibu bapa mengatasi masalah penjagaan anak ketika bekerja. Ini seterusnya berupaya mewujudkan budaya kerja yang produktif. Terdapat 4 jenis TASKA yang boleh didaftarkan, iaitu TASKA institusi, TASKA di tempat kerja, TASKA komuniti dan TASKA di rumah. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sentiasa menyokong usaha agar pihak majikan menyediakan Taman Asuhan Kanak-Kanak iaitu TASKA di tempat kerja. Ini merupakan salah satu sistem sokongan kepada ibu bapa agar dapat bekerja dengan lebih komited, menghasilkan mutu perkhidmatan yang lebih baik. Seterusnya meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan mereka. Sebuah TASKA untuk Ya, beliau berkata demikian ketika menjawab soalan dikemukakan Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad. Sehingga Disember tahun lalu, sebanyak 265 TASKA tempat kerja di seluruh negara. Baik, kita beralih ke perkembangan di Dewan Negara. Hari ini dimaklumkan terdapat keperluan untuk mereformasi pasaran buruh dalam negara. Timbalan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong berkata, ia bagi memastikan rakyat Malaysia mendapat pekerjaan yang lebih baik dengan gaji setimpal, terutama dalam industri teknikal dan teknologi. Untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, kerajaan bersedia untuk mengadakan satu program yang komprehensif, termasuk mewujudkan multi-tier levy. Apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Belanjawan 2024 ialah untuk supaya mewujudkan multi-tier levy, mengurangkan pekerja asing tanpa berkemahiran dan memupuk ataupun memberi dorongan kepada industri-industri untuk automate, untuk menggunakan lebih banyak digitalisasi dan supaya kita boleh mewujudkan pekerjaan-pekerjaan yang membayar gaji yang lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih berkemahiran. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Mustafa Musa. Baik, demikian perkembangan dari bangunan Parlimen. Untuk perkembangan berita tengah hari selanjutnya, kembali bersama Fahatul di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Sazwani. Susulan kemerosotan minat pelajar dalam bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM, situasi itu menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq membimbangkan dan KPM telah mengambil beberapa langkah, antaranya mewujudkan jawatan kuasa khas STEM. Dan jawatan kuasa khas STEM ini memang akan menumpukan perhatian penuh kepada keseluruhan ekosistem STEM negara, soal minat, soal infrastruktur, soal dasar-dasar yang terkait dengan pembangunan STEM dalam negara, dan kita tidak kesorangan kerana ia juga adalah komitmen merentas kementerian termasuk Kementerian Sains dan Teknologi. Dalam perkembangan lain, Dasar Buku Negara DBN yang wujud sejak 39 tahun lalu perlu diperkasa mengikut peredaran masa. Untuk itu, Fadlina berkata Majlis Buku Kebangsaan Malaysia serta DBP telah membentuk jawatan kuasa untuk merangka DBN baharu yang bakal dilancarkan tahun depan. Beberapa elemen khusus diperincikan bagi mendukung budaya membaca menerusi penerbitan bahan bacaan. Beliau menyatakannya ketika merasmikan seminar kebangsaan penerbitan buku berbahasa Melayu serta pelancaran buku kanak-kanak dan remaja di Ibu Negara.
Rusia meningkatkan kota pendidikan percuma untuk pelajar dari negara anggota OIC. Ia selari komitmen dinyatakan pada Forum Tahunan Antarabangsa Rusia Dunia Islam Forum Kazan 2023. Forum Kazan menyatakan pada 2022 lebih 262,000 pelajar dari negara anggota OIC melanjutkan pengajian di universiti di Rusia. 84,000 daripadanya ditanggung kerajaan Rusia. Tahun lepas pula, lebih 355,000 pelajar antarabangsa termasuk lebih 500 pelajar Malaysia melanjutkan pengajian di Rusia. Bidang pilihan termasuk ekonomi, kejuruteraan perisian dan pengurusan. Forum Kazan 2024 dijangka akan memperlihat usaha ke arah pengenalan beberapa inisiatif baru. Fokus tertumpu kepada bidang sains dan pendidikan. Nikmati 15 hari pemulangan percuma tanpa soal. Beli sekarang. Sindiket urus niaga minyak masak bersubsidi terus dipantau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Sindiket dipercayai cuba menyeludup minyak masak paket melalui pasaran gelap. Tahun ini, 18 kes penyelewengan minyak masak bersubsidi di Selangor berjaya digagalkan KPDN. Antaranya akan ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang kita boleh kategori sebagai pihak jenayah sindiket lah. Yang mana gerakan urus niaga ni adalah melalui urus niaga bawah tanah ataupun underground business. Maknanya dia akan membeli minyak masak dalam volume yang besar, kemudian akan dipasarkan secara tidak sah ataupun melalui pasaran gelap. Beliau ditemui selepas rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Dalam pada itu, 2,550 naskah dan bahan Al-Quran tanpa kelulusan bernilai RM2,000 dirampas Kementerian Dalam Negeri. Pemantauan dilakukan bagi membantras pengedaran dan penjualan Al-Quran serta tafsiran tanpa perakuan sekaligus menyalahi Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986. Kita dalam misi menjalankan operasi Mulia. Itu di mana kita ingin mengesan sebanyak mungkin Al-Quran yang tiada perakuan di luar sana, dan kita terpaksa tarik dia daripada komuniti, sama ada di premis jualan, di kalangan masyarakat dan juga di kilang-kilang mesin cetak dan penyimpanan. Pembeli perlu memastikan Al-Quran dan bahan berkaitan yang mahu dibeli perlu mempunyai cop siri dari lembaga perakuan dan disahkan KDM. Orang ramai dijemput menghadiri Majlis Iftar Madani yang akan berlangsung esok di Bulatan Dataran Putra Putrajaya mulai 5.30 petang sempena cuti Nuzul Quran. Sebanyak 10,000 pak juadah berbuka puasa disediakan. Program Anjuran JAKIM dan Perbadanan Putrajaya dengan kerjasama 14 agensi agama persekutuan itu akan dihadiri Perdana Menteri, Barisan Kabinet serta pengurusan tertinggi kerajaan, GLC dan 180 asnaf. Kenyataan JAKIM memaklumkan program berbuka puasa beramai-ramai bersama-sama Perdana Menteri itu bertujuan merapatkan persaudaraan serta kebersamaan sekaligus menyuburkan semangat rahmah dan perpaduan di negara ini. Bas perantara turut disediakan untuk keselesaan pengunjung. Sandakan jadi destinasi terakhir jelajah Ramadan RTM peringkat negeri Sabah sejak dilancarkan Isnin lalu. Program dimeriahkan dengan aktiviti gotong royong, memasak bubur lambuk dan bubur kacang untuk diagih kepada golongan memerlukan. Perinciannya langsung bersama Saleh Jikri. Silakan Saleh.
Baik, terima kasih. Sekarang saya berada di perkarangan Masjid Daerah Sandakan yang mana ketika ini sedang digiat dilaksanakan aktiviti gotong royong menyiapkan bubur lambuk dan juga bubur kacang untuk diagih-agihkan kepada penduduk sekitar daerah Sandakan ini sempena dengan program Jelajah Ramadan RTM 2024. Dan bersama-sama saya ketika ini Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah yang juga merangkap penasihat Masjid Daerah Sandakan dan juga Pengerusi Enterprise Sdn Berhad Datuk Jafari Waliam, dan turut bersama-sama kita Timbalan Presiden 2 Majlis Perbandaran Sandakan Tuan Farizal Seto. Baik Datuk, bagaimana mungkin Datuk melihat peranan RTM itu dalam bulan Ramadan ini menjelajah ke mana-mana tempat menyantuni golongan memerlukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama Sandakan FM untuk jelajah Ramadan yang kita adakan di masjid di kawasan Kampung Simsim. Kita telah menyiapkan bubur lambuk untuk kita agi-agikan pada petang nanti insyaAllah. Dan selepas kita menggaul ini bubur lambuk ini, kita akan satu lagi kita bikin ini bubur kacang insyaAllah. Dan pada petang ini kita akan agi-agikan lah. Okey Datuk, bagaimana Datuk melihat kerjasama semua pihak dalam menjayakan program ini? Kita nampak ini jelajah Ramadan ini bersama RTM bukan pertama kali, Tuan. Memang setiap tahun kita bersama-sama, tapi tahun ini sungguh meriah sebab kita buat bersama-sama ahli jawatan kuasa masjid, Majlis Perbandaran Sandakan dan semua yang terlibat untuk menjayakan program jelajah Ramadan pada pagi ini. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Baik, program Jelajah Ramadan RTM Sabah 2024 akan disemarakan oleh Datuk Jafari Waliam pada petang nanti yang terisi dengan tazkirah, majlis berbuka puasa dan juga solat maghrib berjemaah, solat isyak berjemaah dan juga tarawih, dan di subuh nanti penyerahan sumbangan juga kepada gelandangan di sekitar daerah Sandakan. Setakat ini dahulu laporan yang kami dapat kongsikan dari Masjid Daerah Sandakan sempena dengan program Jelajah Ramadan RTM Sabah 2024 di lokasi terakhir daerah Sandakan. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Saleh. Baik, lebih 836 kilogram makanan dan minuman yang tidak habis dijual peniaga di Bazar Ramadan Arau berjaya diselamatkan. Pengarah SW Corp Perlis Syamsu Harizal Basir memaklumkan sebanyak 675 kilogram daripadanya merupakan minuman tidak terjual. Bakinya makanan berjumlah kira-kira 161 kilogram. SW Corp menjalankan program My Safe Food dengan kerjasama Pertubuhan Pemuda Gema Malaysia melalui sukarelawan Hero Kebersihan melibatkan Unimap di Bazar Ramadan Arau. Program dilaksana sejak 19 Mac hingga semalam. Lebihan makanan yang masih elok dan belum disentuh di Bazar Ramadan Arau diagih kepada golongan asnaf. Impaknya janaan sisa sampah yang dibawa ke tapak pelupusan dalam tempoh Ramadan tahun lalu menurun sebanyak 3.7% berbanding 2022. Kerja reka bentuk projek Loji Rawatan Air LRA Langat 2 Fasa 2 dijangka bermula suku keempat tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Aset Air Berhad, Insinyur Zulkifli Omar, pihaknya kini dalam proses melantik juru perunding bagi kerja reka bentuk dan keperluan teknikal. Sekarang kita baru meluluskan projek baru iaitu Langat 2 Fasa 2 yang kapasitinya adalah lebih kurang 1,130 juta liter air sehari. Projek LRA Langat 2 Fasa 2 adalah bagi memenuhi permintaan air terawat masa hadapan kawasan Koridor Selatan dan Koridor Utara membabitkan Kuala Langat dan Sepang serta Gombak. Projek dijangka siap pada 2030 itu berupaya meningkatkan margin rizab air keseluruhan bagi Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya daripada 6.6% kepada 15.6%. Heboh kononnya draft perjanjian berkaitan peruntukan pembangkang dikemuka kerajaan. Menurut seorang ahli Parlimen Pembangkang, draft perjanjian dihantar Perdana Menteri melalui wakilnya kepada Ketua Pembangkang.
Bekas timbalan menteri yang terkenal dengan teori cetak wang itu mendakwa perjanjian bersifat sulit sehinggakan wakil rakyat blok kerajaan tidak dimaklumkan mengenainya. Semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan terbabit adalah palsu. Ia turut dinafikan timbalan Perdana Menteri yang juga Ketua Whip Kerajaan Perpaduan. Menurut beliau, tiada serahan sebarang dokumen dalam pertemuan dengan Ketua Pembangkang atau kumpulannya minggu lalu. Penafian sama turut dibuat Menteri Komunikasi. Saya telah simak dengan pejabat Perdana Menteri. Ketua Setiausaha Politik tidak ada memberikan apa-apa draft dan beberapa orang Setiausaha Politik juga saya telah hubungi menyatakan tidak ada sebarang draft dan perkara ini telah disahkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Jadi sekiranya ada draft yang telah diberikan oleh kononnya Wakil Perdana Menteri, persoalannya kenapa tidak dibangkitkan dalam pertemuan bersama dengan timbalan Perdana Menteri. Dan itulah saluran rasmi. Kalau ahli parlimen macam tak tahu apa-apa, he should just keep his mouth shut. Berpolitiklah secara matang. Tak perlu timbulkan persepsi menerusi berita palsu. Penyebarannya tidak mendatangkan faedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Nikmati 15 hari pemulangan percuma tanpa soal. Beli sekarang. Bursa Malaysia dibuka rendah berikutan kekurangan pemangkin baharu untuk mendorong pergerakan pasaran. Indeks FBM KLCI susut 5.00 mata kepada 1,533.42 mata setakat pukul 12.30 tengah hari. Kaunter saham aktif menyaksikan saham Ecovest naik 2 sen kepada 50 sen. Lambu kekal rata pada 3 sen dan SP Setia meningkat 3 sen kepada RM1.45. Di kaunter paling untung, Geshen bertambah 42 sen kepada RM3.67, manakala Airport naik 34 sen kepada RM9.97 dan Apollo meningkat 33 sen kepada RM7.28. Ringgit rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada awal dagangan menjelang pengumuman indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi negara berkenaan. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.72 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.51 dan berada pada 3.11 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.96 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.11 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.00. Pemilihan peserta bagi program keusahawanan B40 Empowerment Strategy Be Your Own Boss Best BYOB 2024 di fasa akhir. Dua universiti dikenal pasti dalam pencarian usahawan baharu terdiri daripada golongan asnaf dan B40. Masih lagi di peringkat perancangan terakhir dengan pihak-pihak universiti yang kami telah approach dan insyaAllah tahun ini jugalah kita akan lancarkan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Kolaborasi PPZ Mawib bersama RHB Islamic Bank Berhad. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Lloyd Austin berkata langkah untuk melindungi warga Palestin adalah bermoral dan strategik susulan konflik kemanusiaan di Semenanjung Gaza semakin buruk. Austin berkata demikian pada mesyuarat bersama Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di Pentagon ketika hubungan Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di paras terendah sejak perang tercetus. Gallant turut bertemu penasihat keselamatan White House Jake Sullivan yang menggesa supaya Israel harus meningkatkan kemasukan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Seorang pegawai kanan pertahanan berkata lebih banyak bantuan akan dibenarkan masuk melalui
melalui lintasan darat dengan purata kira-kira 200 trak memasuki Gaza sehari. Ini pula berhubung insiden tembakan yang meragut 139 nyawa di Dewan Konsert berhampiran Moskow minggu lalu. Pengarah Perkhidmatan Keselamatan Persekutuan Rusia percaya Ukraine, Amerika Syarikat dan Britain terlibat. Ukraine yang berulang kali menyangkal dakwaan berkenaan menolak tuduhan Rusia itu yang disifatkan sebagai pembohongan. Manakala Britain menyatakan tuduhan tersebut tidak masuk akal. ISIS mendakwa bertanggungjawab atas serangan tembakan besar-besaran itu. Alexander Bortnikov percaya bahawa insiden itu dirancang oleh kedua-dua kumpulan radikal Islam dan dibantu khidmat risikan Barat. Bortnikov berkata Rusia belum mengenal pasti secara khusus individu yang mengarahkan serangan berkenaan. Namun beliau berkata tindakan yang wajar akan diambil. Kementerian Belia dan Sukan KBS mahu memastikan Malaysia mempunyai pelapis atlet yang berkaliber dan berprestasi tinggi sebelum menjadi tuan rumah untuk sebarang tamasya utama. Menterinya Hannah Yeoh memaklumkan keputusan menolak menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth baru-baru ini adalah langkah tepat untuk Malaysia mempersiapkan kontingen yang mampu menyumbang pingat bagi setiap jenis sukan. Pembangunan bakat dua level saya rasa yang paling penting. Satunya adalah di peringkat sekolah. Di peringkat sekolah saya akan bincang dengan Menteri Pendidikan untuk pastikan jasmani ini merupakan satu keutamaan di sekolah. Persatuan Sukan kena mainkan peranan untuk mereka wujudkan pertandingan-pertandingan di peringkat akar umbi untuk pastikan kita ada ramai lagi atlet yang kita boleh hantar. Yang itu adalah keperluan asas. Tidak ada gunanya kalau kita jadi tuan rumah untuk sukan-sukan antarabangsa yang besar-besar, tetapi atlet kita tak dapat menang apa-apa. Beliau berkata demikian pada majlis berbuka puasa bersama Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, SAM. Saingan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Harimau Malaya gagal melunaskan misi balas dendam ke atas pasukan Oman selepas tumpas aksi timbal balik di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Pasukan bimbingan Kim Pan Gon tewas 0-2 ke atas skuad Samba Al-Khalij. Beraksi di laman sendiri, Harimau Malaya tidak berdaya mempamerkan aksi cemerlang selepas bolos 0-2 di tempat lawan Jumaat lalu. Di separuh masa pertama, pasukan negara melakukan beberapa percubaan namun gagal dimanfaatkan dengan baik. Penyerang Oman, Omer Al-Malki menjaringkan gol pembukaan menerusi sepakan penalti sebelum rehat. Harimau Malaya terus buntu untuk mendapatkan gol penyamaan apabila gerakan yang diatur terutama menerusi hantaran lintang mudah dipatahkan pertahanan Oman. Kemenangan Red Warrior dilengkapkan pemain simpanan Muhammad Mubarak Al-Ghafri yang mudah menolak masuk jaringan pada masa tambahan babak kedua. Kekalahan itu turut menyaksikan Malaysia kini berdepan laluan sukar untuk mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026 dan meraih tiket awal ke Piala Asia 2027. Selepas ini, anak buah Pan Gon akan bertemu Kyrgyzstan di Bishkek pada 6 Jun dan menamatkan saingan kumpulan D menentang Taiwan di Bukit Jalil pada 11 Jun. Baik, berita tengah hari berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.